Cuaca untuk hari ini, pastikan anda rancang perjalanan anda walaupun ke mana jua anda pada hari ini ya. Seterusnya kami nak berkongsi berkenaan integrasi nasional melalui sukarelawan. Difahamkan terdapat 100 siswa IPT di seluruh Malaysia yang bakal berkampung ke Sabah pada 12 November nanti, minggu hadapan, untuk program tersebut. Jadi hari ini dua tetamu di studio akan membawakan hari ini, Edwin, iaitu kita bersama dengan Muhammad Aiman Muhammad Zin, Ketua Pengarah Eksekutif YSS ataupun Yayasan Sukarelawan Siswa, dan juga Nur Amalina Samar, alumni YSS dan juga masih lagi menuntut di UPSI ataupun selaku pelajar UPSI. Terima kasih kedua-duanya kerana bersama kami. Kalau kita sebut YSS ini punya Yayasan Sukarelawan Siswa, mungkin ada yang sudah mengenali sekiranya mereka menganggotai YSS, tapi ia di bawah KPM sebenarnya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Mungkin Muhammad Adnan boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya YSS dan objektif penubuhannya. Okey, baik, terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Secara ringkasnya, YSS ataupun Yayasan Sukarelawan merupakan satu entiti di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kita fokus kepada membina seorang mahasiswa yang holistik melalui misi-misi kemanusiaan dan juga sukarelawan sosial kita, dan kita fokus untuk membina mahasiswa yang menjadi ikon di peringkat global dalam bidang kemanusiaan dan juga sukarelawan. Juga melalui program-program kita semenjak 2012 sebenarnya kita telah menjalankan lebih 45 misi sukarelawan siswa dalam dan juga luar negara. Di samping itu kita telah melahirkan lebih daripada 1,395 alumni sukarelawan sama ada di Malaysia dan juga daripada negara-negara ASEAN. Dan kita committed sebenarnya kerana kita melihat dengan situasi negara pada hari ini, YSS bertindak sebagai satu badan di peringkat kementerian, di mana kita integrasikan sukarelawan siswa kita daripada pelbagai higher learning institution seperti daripada IPTA, IPTS, College Community, Politeknik dan juga institut perguruan, di mana setiap kali misi kita akan hubungkan ataupun combinekan 5 segmen masyarakat di Malaysia daripada Cina, Melayu, India, Bumi Putra Sabah dan juga Sarawak. Itu adalah satu kemestian kepada setiap misi kita. Kerana kita percaya dengan integrasi dan juga perpaduan di kalangan mahasiswa ini, itu yang pertama, di mana mereka dapat berinteraksi sesama mereka. Yang kedua, mereka dapat memahami budaya, adat resam dan sebagainya. Dan yang ketiga, mereka dapat memahami dan juga membendung segala persepsi negatif dan sebagainya. Jadi integrasi ini yang kita cuba terapkan di dalam setiap misi dan juga program kita. Dan bila kita hantar mereka sama ada misi sukarelawan siswa di luar negara ataupun dalam negara, di dalam negara kita fokus di Sabah dan juga Sarawak dan juga di pedalaman, kita dapat membawa mereka melihat bagaimana kehidupan masyarakat di desa, di pedalaman dan sebagainya. Dan ketika mereka pulang ke kampus, ke komuniti mereka, mereka akan menjadi seorang mahasiswa yang mana seorang yang holistik, yang berketerampilan, berkepimpinan. Dan kita sangat menitik beratkan value ataupun moral value kepada mereka ini, iaitu menjadi salah satu daripada aspirasi daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri, Dr. Mazli Malik, di mana the outcome of education iaitu kegembiraan ataupun happiness, loving ataupun kasih sayang dan juga mutual respect. Dan elemen inilah yang penting sebenarnya dalam integrasi nasional dan juga perpaduan yang mana yang kita idamkan dalam negara kita pada hari ini. Dan itu merupakan aspek yang kita ingin tekankanlah pada mahasiswa kita. Semua perkara yang cuba diterapkan dalam diri pelajar di IPT terutamanya, saya pasti sudah pun dilalui oleh Amalina sendiri selaku alumni YSS. Kongsikan kepada kami pengalaman menyertai program-program yang dianjurkan oleh YSS. Okey, jadi saya merupakan alumni YSS lah pada bulan Julai hingga Ogos, hari itu 1 bulan setelah ke Vietnam, misi sukarelawan di Vietnam lah. Jadi di situ memang integrasi nasional di mana kami sama-sama duduk sekampung di kampung di Vietnam bersama juga dengan mahasiswa daripada seluruh Malaysia di situ. Dan pengalaman yang saya dapat tu kiranya bukan saja kami ada mahasiswa di Malaysia juga, tapi kami juga waktu tu ada mahasiswa di Vietnam tu sendiri. Jadi di situ kami turut sama membangunkan komuniti pendidikan, aspek-aspek perubatan dan kesihatan. Jadi orang kata
kata itu adalah satu pengalaman yang barulah. Bukan saja kita memberi tapi membentuk nilai insaniah dalam diri mahasiswa itu sendiri. Nur Amalina masih lagi menuntut di UPSI? Sekarang saya tahun akhir psikologi. Tapi kenapa alumni YSS walaupun masih lagi sebagai siswi? Siswi. Okey, jadi terma alumni itu sebenarnya merupakan sukarelawan yang telah menjalani misi. Selepas habis satu misi, diberi alumni lah. Oh, begitu. Okey. Maksudnya kalau lepas ni Amalina menyertai apa-apa lagi program, status Amalina sebagai alumni? Sebagai alumni. Sebagai alumni. Jadi alumni ni lebih kepada macam kita dah ada pengalaman. Jadi kalau kita nak join misi yang lain juga, kita boleh menjadi penunjuk ajarlah kepada pembimbing mahasiswa yang lain. Perkataan alumni tu. Itu dia. Baik, pelibatan pelajar ataupun ialah penuntut di IPT dan juga IPTS ini terbuka kepada mereka dalam Yayasan Sukarelawan Siswa ini. Bagaimana mereka dapat mengetahui YSS ini semasa mereka berada di IPT ataupun IPTS? Adakah KPM sendiri akan datang ataupun mereka ada maklumat yang boleh dapati di setiap IPT mereka itu? Baik. Untuk menyertai sebarang misi ataupun program Yayasan Sukarelawan Siswa, setiap awal tahun kita akan buat interview ataupun selection, di mana kita akan menghantar surat jemputan kepada semua IPTA, IPTS, Politeknik, Kolej Kementerian dan juga IPG, dan seluruh institusi ini akan menghantar calon-calon yang terbaik di kalangan institut pengajar mereka untuk kita pilih dan kita saring. Dan kita memang ada satu saringan yang agak ketat sebenarnya, kerana memang di peringkat KPM sendiri kita ingin memilih the best of the best di kalangan mahasiswa ini untuk melalui satu program yang telah disusun dengan yang terbaik, kerana YSS pun memang kita banyak engage dengan peringkat Institute Volunteer of di peringkat dunia. Sebelum ini, baru-baru ini ada wakil kami pergi ke Rwanda, pergi ke Bangkok pada bulan hadapan untuk menganggotai Conference on Volunteerism. Okey, dari aspek yang bagaimana YSS ingin lihat ataupun ialah dalam mencari anggota ini, dari aspek yang bagaimana menjadi tumpuan? Okay, yang pertama kita nak tengok dari segi kepimpinan mereka. Maksudnya mereka yang sudah ada sedikit pengalaman di peringkat universiti ataupun IPTS tentang program-program berbentuk kebajikan dan sebagainya. Itu yang pertama dari segi kepimpinan. Yang kedua dari segi attitude-nya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kerana kalau dari segi soft skill ataupun kemahiran ini kita boleh cari, tapi kalau dari segi attitude dan juga value itu kita susah untuk bentuk. Jadi kedua aspek ini antara benda yang utama yang kita lihat. Yang ketiga juga dari sudut pelajaran atau akademik mereka. Memang kita meletakkan standard yang agak tinggi, iaitu minimum pointer 3.0 untuk datang ke interview. Kerana ketiga-tiga perkara ini kita lihat satu instrumen yang paling penting untuk kita melihat membawa mereka ke mission dan juga program, supaya selepas pulang daripada misi tersebut mereka menjadi seorang mahasiswa yang holistik, yang boleh membuat perubahan, pencetus penggerak dan juga perubah kepada masyarakat kampus dan juga kepada masyarakat. Itu ada hashtag mahasiswa bersama masyarakat tersebut. Maksudnya mahasiswa bukan sahaja menjadi suara di dalam kampus, tapi juga menyelesaikan masalah masyarakat. Akhirnya membawa suara masyarakat. Itu yang kita inginkan. Amalina kongsikan apa antara kelebihan apabila seseorang pelajar itu menyertai program-program yang dianjurkan oleh YSS ni? Okey, kelebihannya banyaklah. Kelebihannya kan antaranya contoh membentuk kepimpinan diri, sebab berdasarkan pengalaman saya di Vietnam itu sendiri selama sebulan. Jadi di situ kami perlu memikirkan apakah orang kata isu-isu setempat bersama dengan mahasiswa daripada Vietnam itu untuk sama-sama memberikan apakah pendekatan yang sesuai untuk masyarakat setempat itu. Jadi membentuk orang kata pemikiran secara kreatif dan kritis, dan juga orang kata skill-skill komunikasi juga terbentuklah sepanjang misi dijalankan. Sebulan di Vietnam. Sebulan di Vietnam. Lokasinya tukar ke ataupun ada satu lokasi saja? Satu kampung saja. Di mana? Di tempat tu Hifut Commune, daerah Ho Chi Minh lah. Di sana penduduknya bagaimana? Kawasan yang mungkin ada pernah ditimpa bencana ke ataupun kawasan yang bagaimana? Dia kawasan dia lebih kurang macam kawasan baru pembangunan lah. Dia macam baru nak membangun kan. Tapi apa yang contohnya yang kami jalan di situ fokus kepada pendidikan dan pembangunan komuniti. Apa yang Amalina sendiri belajar daripada trip tersebut? Belajar daripada tersebut lah kan. Banyaklah, contohnya sebagai contoh integrasi nasional antara kami sendiri sukarelawan dan juga kami mengetahui dari segi integrasi antara penduduk setempat itu sendirilah. Dari situ kami asimilasi dengan budaya setempat dan juga selain daripada membina
membantu mereka untuk memberi satu kontribusi kepada ini salah masyarakat satu setempat. aktivitinya ataupun kontribusi yang disalurkan tadi, ada pembinaan, ada jalan sebenarnya. pembinaan jalan ya? Sekolah ke atau jalan di kawasan kampung. Kawasan Kalau kampung. di Ho Chi Minh di negara Vietnam, mereka hanya membina jalan di jalan utama, tapi jalan ke dalam rumah itu kena dibina oleh komuniti. Jadi mahasiswa kita dihantar di sana. Antara projek yang utama yang besar yang mereka buat dalam seminggu ke 2 minggu adalah membina jalan ke rumah-rumah. Jadi bila mereka, contoh Amalina dan juga rakan-rakan mahasiswa buat jalan di kawasan kampung tersebut, setiap hari ketika contoh nak kata bagaimana pada di mana orang sana, mereka akan memberikan air, berikan makanan dan sebagainya ketika sedang bekerja dan sebagainya. Jadi proses itu mereka akan terlibat sejak dari awal, bagaimana membina jalan, prosesnya dan sebagainya. Tadi ada nampak Tan Sri Lilam Tai, dengan saya sendiri kami pergi ke sana, dan juga dia sendiri yang memegang cangkul dan sebagainya, membantu proses membuat jalan pada awalnya bersama dengan mahasiswa ketika itu. Okey, baik, itu di Vietnam. Tapi nanti akan ke Sabah. Ya, kita nak tahu juga apa aktiviti yang bakal dilangsungkan. Okey, ke Sabah pada 12 November ini kita akan ke tiga daerah di Pitas, Kota Marudu dan juga Kudat. Kita pergi ke 6 sekolah dan juga 6 kampung. Dan seperti mana tempat-tempat yang lain, mahasiswa kita akan fokus kepada pendidikan dan juga beberapa kluster yang lain lah. Tapi cumanya untuk misi ke Sabah ini, kita ada satu kempen khas untuk membantu anak-anak di Sabah, iaitu kempen Back to School Sabah. Beg sekolah dan juga alat tulis untuk tahun depan. Dan kebetulan saya pergi ke Sabah beberapa bulan yang lepas. Saya pergi ke satu sekolah. Kami berjumpa dengan seorang anak-anak 4-5 orang, darjah 4, 5 atau 6. Mereka berjalan kaki selama 1 jam ke 2 jam ke sekolah setiap pagi. Dan juga ketika pulang tu kami berjumpa dia di tengah jalan. So kami tumpangkan dia dalam kereta kami, dan bila di dalam kereta tu saya lihat anak ni, dia punya beg sekolah tu sudah banyak jahitan, dah terkoyak. So bila hantar ke rumah, di depan rumah tu saya tengok rumah dia memang sangat dhaif. So bila saya tanya dia di mana ibu dan ayah, dia kata mak dan ayah juga dah tiada, meninggal dunia. Hanya tinggal dengan seorang nenek yang sakit, dan yang menjaga nenek itu adalah adik-beradik 2 orang ni, yang berumur darjah 5 dan juga darjah 6. Jadi itu antara salah satu kisah daripada banyak lagi kisah-kisah yang kami jumpa di Sabah. Dan sebab itulah untuk misi kali ini yang utamanya, yang uniknya, kami akan membantu dari sudut lebih 2,000 pelajar di sana dari aspek baik sekolah dan juga alat tulis, di samping projek-projek yang lain lah. Baik, terima kasih kepada Aiman dan juga Amalina kongsi berkenaan integrasi nasional dari sukarelawan daripada YSS. Semoga baju jaya. Amalina akan ke Sabah ke tidak? Oh, tidak. Anda akan ke Sabah juga? Okey, semoga baju jaya. Baik, lebih lanjut anda boleh cari sendiri Yayasan Sukarelawan Siswa, bagaimana untuk anda menyertainya. Nak tahu lebih lanjut aktiviti yang akan berlangsung ataupun misi mereka akan datang, bolehlah terus rujuk ke laman sesawang ataupun Yayasan Sukarelawan Siswa. Baik, selepas ini kita ada nak satu lagi misi negara. Ini berkenaan dengan mereka yang terlibat ataupun golongan wanita itu sendiri mempunyai misi yang luar biasa. Kita akan kongsikan selepas ini.